kita nak panjangkan salat kita kan. Baik. Jadi apa? Waktu salat itulah malaikat doa tak putus-putus. Okey. Jadi apa yang mereka doa iaitu Allahumma ighfir lahu. Kan? Ya Allah ampunkanlah ke atasnya. Ampun. Mereka doa ampun kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan kita nikmat yang tak mampu kita kira. Alhamdulillah juga pada malam ini dapat kita sama-sama menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita letakkan diri kita dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana ikhlaslah ia akan menjamin sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kitab kita Syaraf al-Ummatal Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih lagi kita membincangkan amalan yang sudah tentulah amalan yang akan ditanya seawal lagi di akhirat kelak, iaitu ibadah salat, yang memastikan juga amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah urusan ibadah salat ini diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita perlu mengulangi ibadah ini untuk dikhabarkan supaya kita sentiasa mengambil berat. Bila mana kita mengetahui akan kelebihan-kelebihan yang ada, mudah-mudahan ibadah salat kita itu semakin hari semakin sempurna, semakin
kita melakukannya dengan penuh segala usaha untuk mendapat setinggi-tinggi martabat yang ada pada dalam ibadah salat itu, iaitu khusyuk. Sebab khusyuk ni susah. Siapa kata senang, beritahu saya. Susah. Kerana dalam kepala otak kita ni, bahasa kasar tak? Standard lah tu kan. Dalam pemikiran kita, banyak memikirkan tentang hal-hal dunia. Sebab kita berduduk dalam realiti dunia. Sebab itulah kita jangan rasa jemu dan bosan. Untuk ilmu tu satu hal lah kan. Jadi untuk kita bincang setiap masa, bila orang cerita tentang salat, alah solat dah tahu dah ya. Banyak lagi sebenarnya yang kita perlu rungkai. Apa ada dalam ibadah ini yang sebenarnya yang kita ni tak tahu, dan ramai lagi orang yang lain di luar sana tak tahu. Banyaklah kita tengok, kita nampak depan mata kita kan. Antaranya buktinya sekarang ni lah kan. Sebab dia berkait. Berkait antara kehidupan kita tu. Bila kalau kita faham nak solat tu, dia ada utamanya ibadah tu dibuat ramai-ramai berjemaah. Maka kita je lah alhamdulillah faham dapat hadir berjemaah. Yang barangkali suatu ketika dulu kita pun sama juga, tak ambil pot pun dalam hal solat berjemaah. Kita lah yang datang pada sekarang ni, dapatlah surau ini, dapat susun majlis ilmu. Kalau tinggal Imam dan Bilal, saya ingat tak buat majlis ilmu ni kan. Tak kira lah tak sampai kita kat sini 50 orang pun tak apa, yang tengok ramai tu kan. Saya pun rasa lah kan, yang tengok live. Maknanya kita ambil titik berat yang itu. Sedangkan ramai juga pada waktu ini, kita tahu barangkali di tengah jalan, barangkali di pasar raya, barangkali sedang pacak bendera. Barangkali kita pun tak tahu kan. Jadi kita tak kisahlah hal-hal itu. Kita berhenti sekejap, ambil masa sekejam sahaja, sejam setengah, duduk menanti di antara satu solat ke satu solat, khususnya maghrib ke isyak, untuk kita menambah ilmu pengetahuan dan terus beramal dengan apa yang kita ketahui nanti. Maka peluang yang ada Allah bagi kepada kita, kita gunakan kesempatan yang ini sebaik yang mungkin. Baik, jadi kita bincang perkara yang ke-18 malam ni akan ibadah salat ini, apa yang disebut dalam hadis, iaitu berkaitan, iaitu orang yang mendirikan salat itu akan sentiasa menerima ucapan salam ataupun selamat daripada malaikat sehingga mendirikannya. Kita kalau bincang tentang pahala lah tuan-tuan kan, tak terkira banyaknya pahala kita ni. So boleh kira sejak dia buka mata tadi, celik mata sampai gini, banyak pahala dia. 100, 200, 1000, tak terkira. Sembahyang jemaah bolehlah kira. Tang subuh, zuhur, asar, maghrib. Kali dah 27 kan. Tu bolehlah kira. Kan campur maghrib isyak. 27 darab 5 berapa? Kan. Bolehlah kira tu. Ibadah-ibadah yang lain tak terkira kita. Jadi kita bukan kerja nak kira tu. Walaupun diberi habuan sebanyak itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kejar matlamat dia itu. Yang kita buat, saya sebut tadi, ibadah ni ikhlas, dan kita meletakkan niat. Innamal a'malu binniat kan. Setiap amalan itu dinilai dengan niat. Maka bila ibadah kita diterima dengan keikhlasan yang ada tadi, maka kita nak kejar matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiangnya, dasarnya, akarnya salat itu kan. Tapi kita boleh tergendala, walaupun ibadah salat kita itu kita kira macam agak dah baik dah, sebab kumpulan-kumpulan grup yang ada di akhirat besok dia macam-macam.
Sebab ada orang yang ditempelak sekalipun dia solat. Na'udzubillahi min zalik. Kita dijauh. Soal itu selesai kan. Tapi kita juga kena melalui, mudah-mudahan proses ibadah solat yang kita buat ini, yang kita kata dasarnya itu tadi, dia punya point dia, iaitu dia boleh tanha an fahsya'i wal munkar. Dia boleh mencegah kejahatan dan juga perkara-perkara keji. Ini point dia. Ya? Bila kita dapat buat yang itu, insya-Allah urusan hidup dunia pun barangkali beres, dan urusan mati pun insya-Allah beres, di akhirat pun beres. Maka kita bergerak bersama dengan para anbiya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin lah tuan-tuan. Kan? Amin ya rabbal alamin. Tak amin macam tak hendak ya. Kan? Itu yang kita hendak. Saya 2-3 hari baru ni, sahabat sepejabat datang. Dia mengadu lah. Kita ni kadang-kadang walaupun solat, walaupun baca Quran kan. Solat tu barangkali mungkinlah kalau kita dapat buat awal waktu, berjemaah kan. Cantik dah. Tapi kadang-kadang ada juga kita tertinggal juga nak buat awal waktu tu, nak berjemaah tu. Begitu juga macam kita kata baca Quran kan. Kadang banyak lagi kita tinggal pada hari-hari kita lalui tu. Banding kita baca Quran kan. Banyak hari-hari kita buat. Jarang juga tertinggal juga. Ramadan rajinlah kita kan. Dia datang, sahabat ni jumpa dengan saya. Saya pun tak tahu. Pagi dia datang. Dia cari saya dulu kan. Minta nasihat. Dia ni pun jenis orang, saya faham. Dia pun jenis orang yang rajin juga berjemaah. Ya. Rajin jugalah mengikuti majlis ilmu. Quran pun sekali ada. Tapi kadang-kadang Allah lupa kan. Sesuatu amalan tersebut, khususnya amalan-amalan sunat lah kan. Amalan yang harus, wajib tu kan. Tapi tadi barangkali tak lupa pun, tapi kita terlalai kerana ada kelewatan dan urusan sebagainya kan. Datang pagi-pagi, saya masuk pejabat awal 7.45 dah sampai dah kan. Jadi datang pukul 8, muka dia blur je. Blur je kan. Muka tak seronok lah. Kita pun tengok pahal lah ke gini kan. Dia kata, Ustaz, dia kata, tak tolong Ustaz beri pandangan, dia kata. Pandangan apa ni? Saya sebenarnya tadi tidur pukul 1, dia kata. Tidur pukul 1 masalah. Saya dapat arahan untuk siapkan satu paper. Kan. Sebelum balik semula buat satu paper. Jadi nak diserahkan petang hari tu. Iya, saya pun kalau macam tu pitam juga tuan. Dia tak nak selesai. Dia kata, Ustaz berkata dalam 60% je lah, dia kata. Bukan sikit-sikit paper tu, banyak lah kan. Yalah, kita duduk unit integriti ni tuan-tuan. Dia macam-macam kan. Jadi tak apalah. Saya pun cakap macam ni je lah. Saya kalau masuk, ingat tak masa saya mula masuk tu, kalau ingat apa yang saya cakap. Pertama, memang saya ni duduk unit integriti ni bukan bidang saya. Bukan bidang lah, tapi kita cubalah nak buat kan. Saya kata, bidang saya memang berbelah tahun, bidang Quran saya ni memang dekat dengan keimaman. Gitu. Saya dekat bawah saya, SPRM kan. Saya kata, mana yang saya boleh buat, saya buat. Saya tak boleh buat, saya cuba buat. Kalau tak boleh buat, nak marah-marah lah saya kata macam tu. Kan? Surrender awal-awal lah jadi bos. Itu kemampuan yang kita ada, walaupun kita cuba untuk belajar. Masuklah bila dalam meeting saya hari pertama saya sampai meeting orang atasan. Kan? Ada ke dia minta buat setiap minggu message integrity tuan-tuan. Message integrity tu okey. Tapi bila message tu bukan boleh hantar tulisan macam tu je, dia kena hantar dalam bentuk e-poster. Saya jawab, boleh Datuk, saya tak boleh buat dalam mesyuarat cakap tu. Hari pertama ya. Tapi kalau saya buat dalam bentuk yang ikut saya lah, saya grafik tak apa pandai. Nanti image teruk jabatan ni tengok grafik saya kata. Dan bukan bidang kita. Walaupun ada ustaz yang boleh belajar benda tu kan. Saya belajar tapi tak jadi juga nak buat. Saya kata saya tak boleh buat untuk grafik tu. Bagi mesej-mesej tu boleh. Oh, kalau macam tu ada ahli dia yang boleh buat ni, dia kata. UKK buat. Okey, UKK, bos UKK boleh. Tolong ustaz ni, dia kata. Boleh. Selesai masalah saya. Lega. Maknanya saya tak boleh buat lah untuk grafik-grafik tu kan. UKK boleh buat lah. Jadi saya cakap,
kat bawah saya tu, saya kata, saya mana saya boleh buat, saya buat. Saya tak boleh buat, saya cuba untuk buat. Kalau tak boleh, saya surrender tak boleh buat. Dan minta tolong orang. Kan? Jadi saya cakap kat kawan tadi, saya kata, ingat tak? Dia kata, betul lah dia kata. Jadi saya kata, jangan beban pemikiran kita ni, ialah urusan kerja juga. Tapi balik rumah, kadang-kadang anak kita menanti apa. Saya kata balik rumah semalam sampai pukul apa? Dia kata memang hari tu pun dia kata nak siap kerja, maghrib tu buat. Isyak pun nak tidur buat dekat pukul 1, tapi tak siap kerja. Isyak tak buat lagi ni. Saya kata, yalah dah satu memanglah. Bukanlah kata salah dia isyak buat lewat tu, tak ada masalah saya kata. Sekarang ni saya kata apa nak buat, kita nak cari ketenangan je. Jangan gusing-gusing. Biasa saya tahu dia menjadi solat duha juga. Sekarang saya kata pergi ambil wuduk, pergi surau sama level dengan saya. Solatlah duha. Sikit 2, banyak sikit 4 kan. Buat solat duha. Lepas tu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu buka Quran sikit. Dia pandai baca Quran kata. Saya tanya last buka Quran bila? Saya tanya kan. Dia kata macam dah seminggu dah dia kata. Tu datang musim tadi tu. Kan? Minta doa pada Allah supaya Allah permudahkan urusan, insya-Allah. Saya kata dah buat ni, insya-Allah lepas tukang masuklah pejabat balik semula, kan. Dia pergi 8.30 dia masuk, dia kata legalah dia kata. Dia baca Quran dalam 2-3 line dia kata. Okey, 2 makra dia kata. Dia rasa macam dah baca Quran tu, dah semayang, dia rasa dia boleh masuk pejabat. Okey, sambunglah kerja. Saya cakap beritahu macam saya tadi, kalau bos panggil petang nikah, beritahu, kalau tak siap juga. Kan? Tiba-tiba bos masuk pagi-pagi, beritahu. Dia pergi, sini kan. Dia panggil lagi, kata, paper ni tak jadi tengok petang ni, dia kata. Kita tengok lagi minggu depan, dia kata. Wah, lega terus kan, awal pagi dapat tu. Saya kata, Allahu Akbar. Ni Allah kerja mudahkan kerja kita dengan sebab solat tadi. Bahkan bukan minggu depan, 2-3 minggu tak jadi tengok paper tu. Tangguh lagi. Sebab paper tu arahan dari atas. Arah orang atas orang dari sibuk juga, kata kan. Jadi tahu saya kata, dah mudah. Sudah sampai paper tu siap, baru siap betul-betul complete, dah polish sebagainya, barulah dapat datang. Ini hikmah. Kadang-kadang Allah tu nak uji kita sebenarnya dengan bentuk macam tu. Macam mana kita nak uruskan kehidupan. Jadi ubat ni tadi itulah tadi. Kan? Jadi secara tak langsung itu juga satu pelajaran lah ya, kepada sahabat tadi tu. Dia kata alhamdulillah, akhirnya apa yang berlaku, masuk pejabat, bolehlah buka Quran sikit kan, satu makra tu kan susah. Mana Quran ni tuan-tuan, bukan nak tunggu baca belagu, baca tengok dia kan. Dia rasa pelik kalau saya dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat, kalau mesyuarat tu mula-mula, saya akan buka apps Quran, saya akan tengok baca. Kalau dia cakap tengok bukan saya baik tak. Sebab saya minta dengan keberkatan Al-Quran itu, idea kita terima tak terima, tak ke, kita boleh kata orang tu, yalah, kalau tak terima tu kita kata, kalau cerita nombor 2, tapi masalahnya kadang perasaan hati manusia kan. Kadang datang juga terdetik juga. Macam mana kita manusia tak boleh nak puaskan hati orang. Kan? Baru-baru ni saya jadi moderator bidang terjun. Di pejabat saya lah. Buat forum panggil Ustaz Syed Nur Hisham dengan Abi Fana. Tahu Abi Fana? Puan Hafsah Omar, nama betul dia. Nama glamour ni Abi Fana. Nama yang lain daripada glamour dia tu Kak Bet. Bekas pengacara TV ataupun pengantara TV dan juga DJ radio lah. Dia pun kali pertama berhadapan. Saya bilang, tak apalah, tu tak kisah. Tapi bila hari ni, dia semua dalam sistem, kita pelawa orang semua dalam sistem, adalah sistem dia. Sampai masa kita nak buat rumusan keseluruhan, orang yang dengar tu dia buat penilaian. Daripada 260 orang yang datang tu, 5 orang komplain saya moderator. Wih, tak koyak je kan dia komplain tu. Kan? Tapi sebab tak tahu lah, mana saya nak sempurnakan orang. Adalah benda ni dia komplain, dia kata. Tak apalah, saya tak kisah. Tapi saya kata kat kawan tadi nak menyedapkan hati, lepas ni kita jemput dia jadi moderator pula. Saya kata kan. Kan senang nak handle majlis kan. Tak apalah, contohlah gini nak kibut. Tapi saya tak pendam apa-apa, saya kata ambillah pelajaran daripada apa yang dia komen tu. Itu yang mampu kita buat. Dah lah kita bidang terjun, dia pun tak tahu kita bidang terjun. Tak apa. Jadi kita kata benda tu hati memang ada. Terdetik, komplain juga orang kat aku kan.
Tembok macam mana? Itu yang kita boleh buat rasa terbaik dah. Kalau orang nak komplain, terpulang. Jadi itu, kita nak supaya benda-benda begitu kita buang. Kan? Kita rasa pada hari ni kita berdapatlah uruskan hidupan kita tu. Kalau kita bawa-bawa tuan-tuan, itu yang jadi hari ni. Kan lepas PKP ni, hari Jumaat ni saya nak jumpa dengan 40 polis bantuan daripada sebuah syarikat swasta, kan? Nak ceramah. Apa masalah dia? Masalah dia macam anxiety, tuan-tuan. Allah, saya nak buat apa ni kan? Macam anxiety, kerja tak semangat. Ada yang kata masalah isteri minta cerai, macam-macam lah. Allahu Akbar. Saya tahu macam ni. Jadi kalau kita terbawa-bawa benda ni, sebab barangkali kita pun tak tahu. Sebab dipesan oleh orang yang nak panggil saya tu, dia kata, Ustaz tolong ingatkan, beritahu dia, banyakkan solat, buat solat. Dia kata, itu antara tiang lah kan. Kita tak nafikan tadi kan. Jadi itu ditekankan. Saya kata, takkan jadi solat ni kan. Jadi apa sebenarnya? Jadi manusia ni gitu. Jadi kalau tak ikut jalan agama tuan-tuan, memang betul hati tu boleh bolak-balik, gundah gelana. Macam anxiety tadi, 40 orang tu Islam semua tu. Ya, Islam semua. Kami pun pening tak tahu macam mana. Saya harap kehadiran ustaz tu tak boleh ubah 100% pun, tapi adalah yang boleh berubah. Kita nak buang, sayang kata. Lagi huru-hara dia nanti. Kita buat program nasihati kan. Dah panggil lah motivasi sebagai apa semua dia kata, tapi ini kita panggil ustaz lah pula. Sebenarnya motivasi tak ada ustaz dia kata. Jadi kita nak cungkil apa masalah dia kan. Jadi antara tadi lah ya, kita kena fahami hakikat bahawa kita apatah lagi seorang Muslim, kita bukan sekadar melihat kehidupan ni soal nak dapat sesuatu tu betul, nak dapat hal-hal habuan dunia, ya betul, kerja tu untuk ini, tapi ada lagi yang lebih kita nak, iaitu habuan kita di akhirat kelak untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita berusaha kan untuk dapatkan itu. Okey, baik ya. Jadi disebutkan di sini bahawa malaikat mendoakan kita. Bila benda yang kita amalan-amalan kita ni kita nampak ada ganjaran-ganjaran yang tersurat, yang zahir kita nampak di situ. Tapi ada amalan yang sebenarnya kita tak nampak. Pahala ganjaran tu tersirat. Ni siapa boleh fikir malaikat doakan kita? Kan? Apa sahaja kebaikan tu, sebabnya malaikat tu dijadikan ada malaikat raqib dan malaikat atid. Apa-apa kebaikan-kebaikan yang kita buat, insya-Allah malaikat sentiasa dampingi kita. Kan? Cuma kita tak nampak lah kan. Nampak malaikat cabut lah kan. Malaikat ni lagi besar dia, kita pun tak tahu lah rupa macam mana kan. Nak nama malaikat kalau dia nampak malaikat Israel pula, lagi dia kata macam nak lagi ke mana tak? Itu memang kerja nak cabut nyawa tu. Dia ada sama dengan kita. Bahkan kita tahu dalam majlis ilmu ni ada dia. Kan? Itu sebab kalau kita duduklah satu kebaikan, jangan kita buat malaikat ni lari daripada kita. Ada slogan yang kata nak jadikan baiti jannati, tak, rumahku syurgaku. Kita kena hidupkan dengan benda-benda yang membawa malaikat masuk dalam rumah kita. Tapi orang duk bahas, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tahlil tak boleh. Di rumah tak boleh tak? Yang tak bolehnya itu paksa tuan rumah sediakan makan. Itu tak boleh. Haji je Quran, zikir, itu bawa malaikat. Tapi bila kita buat majlis nyanyi-nyanyi lah rumah kita, habis malaikat lagi. Minta maaf cakap lah kan. Kalau kita buat majlis kenduri kendara, itu majlis yang berkat tuan-tuan. Sebab kita doakan pengantin itu, barakallahu lakuma. Moga Allah berkati kamu. Yelah seronok ustaz, boleh. Memang betul. Majlis perkahwinan ni elok diwar-warkan, boleh buat kompang. Selagi tak lagi syarak, sila. Tak ada masalah. Nak berkaraoke lah. Tapi nyanyi lagu bila Izrail, okey lah kan. Ni lagunya puji orang perempuan. Nyanyinya pula orang perempuan tanpa batasan kan. Itu yang kadang-kadang menyebabkan malaikat tu lari. Barakahnya hilang. Kan. Sebab nak buat ikut cara Islam. Islam tu dah cantik dah. Bukan tak ada, bukan nak halang. Boleh berhibur, tak ada masalah. Itu sebab kalau di rumah tadi kita dah elok, dah buat kedai-kedai doa selamat, anak pergi sambung belajar, sebagainya lah kan. Tiba-tiba kita isi dengan benda-benda yang tak sepatutnya kan. Buka channel TV pun, channel hiburan lebih banyak berbanding dengan channel agama. Contohlah kan. Kena kawal, kena kontrol yang itu. Kita nak jemput malaikat masuk dalam rumah kita. Kerana apa? Waktu itulah yang disebut tadi, bila buat amal kebaikan, maka malaikat akan sentiasa dampingi kita. Kita tak nampak.
benda-benda itu kan. Jadi kita pun rasa tenang. Malaikat doa, apatah lagi solat yang disebut dalam ni, inna ahadakum kan, fi salatin madamatis salah tahsibuhu wal malaikatu taqul. Ni doa, kita pun doa juga, minta juga ampun sendiri kan. Allah maghfir lahu sekali, malaikat doa. Ulang lagi, Allah marhamhu, rahmatlah pula. Ma lam yakum min musallahu au yuhdithu. Tuan-tuan duduk sini sebenarnya kita tak nampak, tapi malaikat rasa doa kita. Sebab jangan buat perkara-perkara yang lara. Tertidur tak apa, alright. Contohlah kan, sembang, alhamdulillah kita kat masjid ni pun saya nampak ada elan-elan kan, antara masjid yang ataupun surau yang saya datang, alhamdulillah majlis ilmu dapat bagi tumpuan, dengar. Tak faham pun tak apa, kerja faham bukan kerja penceramah, tu kerja Allah kan. Saya pun ada kalau dengar ceramah kan, apa dia cakap ni kan, anggap lah kan, biar Allah satu hari bagi faham lah kan. Betul, kan kerja kita kan. Saya pun tak tahu level tuan-tuan ni level macam mana. Kalau saya boleh, tak kisah, saya kalau bercakap agama ni kan, yalah, ustaz ada kelebihan cakap agama boleh lah kan, kan. Tapi tak cakap agama ni tu bukan ustaz dia siapa pun boleh. Tapi kadang nak susun bahasa bukan senang tuan-tuan kan. Kan. Kalau kita baca terjemahan Quran kadang-kadang tengok balik, susah juga. Pas balik tengok pula yang Arab tu lebih mudah faham tak? Senang faham. Kita baca terjemahan tadi kadang-kadang susah nak faham ni, kena minta ustaz explain kot. Kan. Jadi kita pun cubalah minta doa faqihu fiddin, minta kefahaman dalam agama. Jadi saya cuba untuk bagi semudah-mudah bahasa kan, semudah-mudah yang boleh difahami. Kalau tak juga faham, itu kan kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak simpelnya benda ni ustaz ni cakap kan, benda solat ala apalah sangat, contohlah kalau kaki komplain lah kan, tapi tak kaki komplain dia dengar je lah kan, tak kisahlah, biarlah tak apa. Barangkali ceritanya solat tapi ada benda-benda yang lain, macam pengalaman tadi tu kan. Saya pun datang idea tiba-tiba bila sahabat tu datang, yang aku nak buat, dia minta nasihat lah pula, apa nak buat ni? Itu yang terlintas kat saya. Kebetulan malam tu pun cerita bab solat, cerita bab Quran kan. Cakap kat dia, itulah kan, kau buat solat 2 rakaat ke 4 rakaat, lepas tu bacalah Quran sikit. Itu yang kita ingat. Mudah-mudahan kita berdoalah dia pergi tu, ya Allah kan, mudahkanlah urusan dia. Doa, kita doakan dia, ya Allah mudahkanlah urusan dia. Dia tengah diuji sekarang, hatinya tak tenteram, fikirannya agak serabut, tengok muka pun nampak muka macam tak terus kan. Tidur pukul 1 lebih 2 kan, tak tidur tak tidak kan, tengok mikir kerja tak siap ni, apa boh kata. Doa dia pergi kan, balik-balik lah dia kata, lega lah dia kata, sambung kerja. Ni itu Allah datangkan ilham pada saya buat macam tu. Ada orang mungkin beritahu cara yang lain kan. Itu pentingnya kita buat sesuatu kebaikan. Dalam satu kebaikan tu ada kebaikan-kebaikan yang lain yang akan datang insya-Allah. Maka bila dalam hadis ni Nabi sebut seorang yang berada dalam solat akan berterusan dapat doa malaikat. Bersolat ni seboleh-bolehnya, buat panjang-panjang. Solat jemaah yang buat panjang-panjang lah, solat sendirilah kan, solat sunat lah maksudnya panjang-panjang. Tapi kalau solat maghrib ni, dengar je alif lam mim dzal, dah mula risau ni. 5 ayat ke 10 ayat contoh lah. Kena solat subuh lagi lah pula kan, tak mikir kau imam ni, kau nak pergi kerja ni kan. Contoh lah kan, tarawih tak, tak boleh panjang-panjang kan. Kalau panjang-panjang tahun depan tak jemput dah imam tu, contoh lah tak. Jadi kita sembahyang sendirilah, yang bukan nak banyak. Kadang-kadang tu orang fikir nak banyak sembahyang ni kan. Betul boleh banyak, tapi biarlah sempurna, tak ada masalah nak banyak. Tapi kalau banyak-banyak tak sempurna, macam tarawih orang sahabat negara jiran kita tu 7 minit, tu naya nama dia kan. Tak ada tomak ninah sampai 7 minit 20 rakaat. Dahsyat tak dahsyat ke tak? Kita pun tak belajar, tak mengaji macam tu. Jadi kita sembahyang sendiri pula. Contohlah ada masa buat panjang-panjang. Panjang tang mana? Barangkali rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Contohlah kan. Tak dapat pun satu surah pun, awal, tengah dan akhir je lah, okey lah. Panjanglah sikit kan, asyik-asyik kuliah kulullah kan. Rakaat pertama kuliah kulullah, memang kan. Contohlah Ketika dalam solat sujud kita panjangkan, tahiyat akhir kita panjangkan juga. Nak panjang macam mana ustaz? Bukan nak baca pelan-pelan, at-tahiyyah tak boleh.
Maknanya boleh baca lepas fil alamin innaka hamidum majid. Ada beberapa doa yang Nabi ajar dalam hadis. Contoh, carilah, google lah, hafal lah kan. Bacalah apa doa. Biasa kita doa baca kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kan minta jauh daripada azab api neraka. Dia minta. Tu doa tu. Baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Kan doa tadi sampai akhir lah ya. Kan. Minta ya Allah beri perlindungan aku daripada dosa, daripada maksiat dan hutang. Itu doa daripada Nabi. Sunat dibaca ketika dah habis bacaan tahiyat akhir tu. Contohlah panjang solat kita kan. Biasa 1 minit setengah kita punya solat sunat. Barangkali solat sunat kita dengan doa tu tambahan dia, maka jadilah 2 minit setengah. Panjang lah. Kita nak panjangkan solat kita kan. Baik. Jadi apa? Waktu solat itulah malaikat doa tak putus-putus. Okay? Jadi apa yang malaikat doa iaitu Allahumma ghfir lahu. Kan? Ya Allah ampunkanlah ke atasnya. Ampun. Malaikat doa ampun kan. Allahumma rahamu. Ya Allah rahmatilah ke atasnya. Sebab tadi sahabat tadi dia datang ujian begitu. Malaikat doa. Habis solat, habis baca Quran. Tenang jiwa. Ubat tak ada ubat tenang jiwa pergi hospital. Ada lah ubat penenang tu kan. Cucuk kan, tenang lah kan. Itu kalau orang mengamuk lah kot, bagi buat penenang kan. Tapi tenang dari sudut dia sedar, dia apa tindakan yang perlu dia buat, macam mana dia nak uruskan benda tu kan. Doa, Rabbi yasir wala tu'asir. Kan. Ya Allah permudahkanlah, jangan kau persusahkanlah kan. Doa kan. Jadi datang kemudahan. Yakin insya-Allah. Saya share ni pun saya walaupun kadang-kadang ada juga banyak dah aku dah baca Quran ni tak selesai juga masalah. Contoh ada juga kadang mula tapi kita tak boleh mengeluh. Tapi kita usaha. Setidak-tidaknya dia memberi kita peluang untuk memperbanyakkan lagi amalan. Itu macam orang sakit lah kan. Dia patut bersyukur Allah bagi sakit pada dia. Yang sakit yang ingatan okey lah kan. Orang lain tak dapat sakit, kita dapat sakit. Bila kita dapat sakit, kita makin banyak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakan makhluk namanya penyakit tu. Sinilah kita ruang untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asbab sakit ni, dosa aku diampunkan. Kan? Ada sahabat tadi kan. Tadilah dia kata, kita kawan-kawan ni, saya kursus tadi pasal keuangan kan. Ustaz mungkin kekurangan juga kan. Ni kalau nak apa masalah jumpa orang ni apa ni. Dia jemput nama satu orang perempuan tadi. Yang tu jangan jumpa, jangan call dia kata. Jangan call dia. Dia tengah cuti 3 bulan, cuti bersalin. Kan. Sakitlah tu. Jangan kacau dia. Dia pakar dalam bab tu, tapi jangan kacau dia waktu tu, cari orang lain ni. Maknanya dia mengingatkan waktu tu kan, dia dalam tempoh waktu itu walaupun taklah sakit mana pun, kali dah habis pantang tapi maknanya beringat ada waktu tu, jangan fikir hal kerja, bagi dia ketenangan untuk uruskan sebagainya kan. Jadi sahabat tadi pun dia mengingatkan begitu. Jadi bila kita lihat begitu, maknanya Allah bagi kelapangan kepada orang yang tadi dia tak bagi fikir pasal kerja apa. Dan orang yang nak tak akan membebankan dia, begitu. Ada lagi orang-orang yang lain akan bantu. Itu pengajaran yang kita dah ambil. Kan? Bila Allah datang sesuatu, ujian kepada kita yang dalam bentuk sakit ke apa ke, dia ada kelebihan. Perempuan yang bersalin tadi, beranak, dia ada kelebihan pada dia. Kan? Melahirkan anak apa, so dapat dia ambil cuti 3 bulan. Tak fikir pasal kerja kan. Macam kita dipilih pergi umrah kan, pergi haji. Ada ke orang yang fikir lagi hal kerja dunia lagi kalau dia pergi sana? Fikir juga tuan-tuan. Saya rasa macam tak payah pergilah umrah pergi haji tu kan. Tak payah fikir lah waktu tu. Biarlah kita anggap. Kita bukan tinggalkan yang boleh buat keluarga pergi, silalah kan, pergi package. Pergi biasanya pergi suami isteri. Kalau yang pergi muda-muda, tinggalkan anak kecil. Kan? Takkan nak fikir juga pasal hal apa yang ada dekat negara kita tu. Kita fokus depan Baitullah ni. Ibadahlah secukup-cukupnya. Minta Allah terima segala ibadah kita. Dah habis selesai, boleh kita balik teruskan kehidupan macam biasa kan. Minta hal ibadah kita di solat ni. Fokus yang itu. Usah fikir hal-hal lain dulu, buat sementara, buat seketika. Kan dah selesai kan, ambil lah segalanya kan. Okey, baik ceritanya ya. Jadi Allah ampunkan, malaikat doa, ya Allah ampunkan dosanya dan rahmatilah ke atasnya. Bagilah kasih sayang ke atasnya. Ini tuan-tuan kita doa. Di doa tadi, masya-Allah. Maghrib kita begitulah keadaan dia. Jadi selagi mana pula bukan sekadar dalam solat sahaja, kan? Bahkan dalam keadaan dia duduk di tempat solat itu juga
Kan kita duduk, kalau dia tak ada buat apa-apa, sekarang kita beralih lah pergi tempat masing-masing nak dengar kuliah. Duduk, tak ada apa aktiviti kuliah, duduk itu dengan zikrullahnya, dengan baca Quran sebagainya, sehinggalah tak ada batal apa wuduk, sehingga sebanyak itulah tak terputusnya malaikat terus mendoakan kepada kita. Ini sebab tempoh kita solat ni tuan-tuan macam fardu kan, sikit, bukan banyak mana pun kan. Sebabnya disuruh kita, digalakkan kita buat solat-solat sunat tu kan. Sebab kita digalakkan dalam solat-solat sunat tu pula ada yang lebih ganjaran dia. Mujur tak wajib amalan tu, tapi disebut dalam Quran macam tahajud kan. Buat banyak, berapa tempoh, setengah jam, 1 jam. Kalau kira balik kita buat 1 jam, kita solat berapa rakaat tu, daripada aku bangun subuh tadi sampai ke isyak, tak sejumlah banyak itu masanya. Tapi kita berusaha, bagi yang biasa buat dia usaha nak dapatkan setengah jam tadi, bangun malam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kan. Walaupun tak kisahlah dalam solat, dalam ibadah tu nak minta apa-apa berhal dunia kan. Ya, kita nak minta hal dunia ni kan. Tapi yakinlah bukan hal dunia sahaja, ya, pastinya ibadah kita itu akan membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan satu kelebihan maqam yang terpuji, maqam mahmuda kan. Orang yang tahajud ni diberi maqam di sisi Allah SWT, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi pula maqam. Ini akan dirasai oleh orang-orang yang hidupnya sentiasa bertahajud. Sebab tahajud tak ada siapa yang tahulah. Silap orang rumah kita tidur sebelah pun, silap pun dia tak tahu. Dia ingat kita pergi tandas tu buang air, ataupun kita ambil wuduk, solat sebagainya kan. Dah sedar kita ada sebelah, kita dah tidur balik, contoh lah kan. Maka waktu tu tak ada siapa, jadi dibagi level. Tapi wujud tadi kata wajib. Kalau wajib, pengsan kita 3-4 pagi, nak bangun lagi hari. Dibagi kelebihan, disebut dalam Quran kan. Saya pun dah pernah cerita dengan Al-Quran surah Al-Isra' tu kan, bagaimana disebut solat tahajud. Maka dia menjadi satu sunat yang dituntut muakkadah kan. Buat. Tak perlu berjemaah. Walaupun ada yang mengatur program itu dibuat dalam bentuk berjemaah, tapi tak ramai orang boleh buat. Saya pun tak mampu nak buat hari-hari. Tak mampu. Kan, macam-macam lah kan, halangan-halangan dia. Kita pun, tapi kita ambil ini, bila ada nasihat-nasihat ini, oh Masya Allah. Saya tidak-tidaknya, aku balik kan, nak tidur, meniatlah mudah-mudahan Allah boleh gerakkan aku pukul masa sekian-sekian untuk aku bentang sejadah, solatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu lagi pula, dah ramai yang rehat waktu tu. Berapa orang dalam rumah kita ada 10 orang sekalipun, kita seorang yang bangun kan. Seorang itulah yang akan sentiasa mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itulah yang akan didoakan oleh para malaikat, yang doa yang disebut dalam hadis tadi. Itu satu rumah, kembangkan sikit satu taman kita. Allah alam berapa orang lah pula. Kembangkan pula satu daerah kita, satu negeri, satu negara, satu dunia. Berapa ramai waktu itu yang boleh sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita boleh fikir sendirilah kan. Fikir sendiri kan. Saya mau fikir, kita tengok ada kan, oh nampak, rasa, yelah, terasa lah benda tu. Kita buat ke, orang lain buat ke, rasa kan. Macam saya kalau datang jaga, oh nampak rumah kita, walaupun dia, kita nampak adik, nampak anak kita, kan, kita pun rasa Allahu Akbar kan. Rasa lain tu tuan-tuan kan. Jiwa ni, Allah ni lah satu kelebihan. Allah bagi aku isteri macam ni, Allah bagi anak aku macam ni. Dia bangun sekejap apa semua kan. Bukan bangun malam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tengok budak tuan-tuan kan, budak lah tiba-tiba kan, tak kisahlah budak tu dah balik ke, tapi dia remaja macam katakan. Tuan-tuan rasa apa? Tiba-tiba kita nampak anak kita, time pukul 9 pagi dia bentang sejadah, dia semayang tahajud, semayang apa? Semayang duha. Tuan-tuan rasa apa? Manalah dapat dia ilmu ni kan. Bukan sebab ilmu dia nampak kita solat ke, dia belajar di sekolah, kita tak tahu. Rasa apa hati kita? Oh, sejuk hati mak mengandung, itulah ayat ni tak? Dia lain rasa dia kan. Jadi itu saham kita. Itu bukan waktu tahajud, waktu kita nampak anak kita, dengar azan dia turun pergi solat, bahkan dia ajak kita pergi masjid, kita rasa apa? Allah, aku tak pernah ajar pun, tentu hal kan. Aku ajak pun sekali-sekala, tapi Allah bagi itu. Maka kita pun rasa, inilah bekal aku besok, anak yang saleh dan salihah, yang
mendoakan kita. Okey. So itulah ceritanya, habis dah hadis tu. Hadis pendek je, supaya kita sedia faham bahawa ibadah salat ini akan sentiasa kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, itu sudah tentu. Bahkan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala ini, para malaikat, akan sentiasa doa-doa. Maka perbanyakkanlah kita, sama ada fardunya memang kita nak buat yang terbaik, dan banyakkan jugalah salat-salat sunat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang diceritakan pada malam ini melalui hadis ini memberi kita semangat untuk semakin kuat beribadah seikhlas mungkin, khususnya ibadah yang menjadi tiang agama kita. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita dapat beramal sebaik mungkin, tak banyak sikit. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.